Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada ilahi kerana dengan izinnya kita dapat bersua kali ini di dalam satu forum bagi membincangkan berkenaan salah satu isu yang berlaku di dalam bidang pendidikan pada masa kini. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya iaitu Nurul Rahwani Rashika sebagai moderator pada hari ini dan saya ingin mengalu-alukan kehadiran tuan-puan pada majlis kita pada hari ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini, insya-Allah. Tajuk forum kita pada hari ini berkisar mengenai isu dan cabaran pendidikan semasa yang berfokus kepada kesan COVID-19 terhadap semua pihak berasaskan KSPK. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan 4 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Ahli panel kita yang pertama, Saudari Alisha, cantik bergaya panel kita pada malam ini. Cik Alisha merupakan seorang guru praktikal di sebuah tadika di Kuala Lumpur. Selamat datang kami ucapkan kepada Saudari Alisha. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua, Saudari Wan Iza Nasuha. Saudari Iza merupakan seorang guru besar di sebuah sekolah kebangsaan Seksyen 7 Bandar Baru Bangi. Beliau telah berkhidmat di sana lebih kurang 5 tahun di dalam bidang perguruan. Selamat datang saya ucapkan. Seterusnya, ahli panel kita yang ketiga, Saudari Nurul Syawani. Saudari Syawani merupakan seorang cikgu taska. Beliau telah berkhidmat di Taska Permata selama 4 tahun. Selamat datang kami ucapkan. Akhir sekali, ahli panel kita yang terakhir iaitu Puan Saidatul Lisa. Puan Saidatul Lisa merupakan seorang ibu kepada 2 orang anaknya yang kini telah berumur 5 tahun. Apa khabar Puan? Kami ucapkan dan selamat datang. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk forum kita pada hari ini. Seperti yang kita sedia tahu, seluruh negara termasuk Malaysia telah diserang virus COVID-19. Virus ini telah memberi kesan yang amat besar kepada seluruh negara dan ianya juga telah memberi kesan kepada pendidikan di negara kita dan di seluruh negara. Termasuk juga kepada kanak-kanak yang sedang bersekolah di Taska dan juga di Tadika. Jadi sebagai pembuka forum kita pada kali ini, izinkan saya bertanyakan soalan kepada Cik Alisha yang sekarang sedang menjalankan praktikal di sebuah prasekolah di Kuala Lumpur. Baik Cik Alisha, apakah kesan negatif Cik Alisha peroleh sepanjang COVID-19 ini melanda? Cik Alisha. Di sini. Seperti yang sudah dimaklumkan oleh Puan Nur Rashika iaitu pengerusi kita pada hari ini, pada tahun 2020 hinggalah sekarang ini COVID-19 ini memberi impak yang sangat terkesan kepada semua pihak. Seperti saya, wakil daripada pelajar praktikal, bagi saya sebagai pelajar praktikal pula adalah seperti yang kita tahu yang pandemik COVID-19 telah mendidik rakyat Malaysia untuk hidup dengan norma baharu. Kehidupan dan aktiviti harian masyarakat kini telah banyak berubah. Salah satunya daripada bidang yang terkesan akibat pandemik ini adalah dalam sektor pendidikan sama ada di peringkat rendah ataupun institusi pengajian tinggi iaitu IPT. Okey, dan baru-baru ini satu kajian ringkas yang telah dijalankan oleh bawah pelajar Malaysian Student Semester 2 pada tahun 2019 dengan 2020, mereka mengenal pasti apakah penerimaan dan permasalahan yang dihadapi oleh sebahagian pelajar dalam pandemik COVID-19 ini. Sememangnya COVID-19 ini telah memberi kesan yang pelbagai kepada pelajar dari pelbagai aspek seperti aspek kewangan, pengurusan masa, pembelajaran dan aspek kesihatan. Okey, di samping itu saya sendiri mengalami masalah seperti yang saya sebutkan tadi iaitu terjejas pelajaran dalam kumpulan, komunikasi antara pelajar dengan
dengan pesyarah sukar dilaksanakan apabila talian internet bermasalah. Dari segi kewangan pula, ramai pelajar yang merasa terbeban apabila mereka terpaksa mengeluarkan duit yang membeli data internet. Dan akhir sekali mengenai pengurusan masa semasa PKP ni sangat terhad untuk saya dan pelajar juga. Okey, di samping itu, dalam adanya kelemahan, mesti adanya kekuatan dalam isu ini. Okey, bagi saya, pelajar praktikal, di dalam akhbar atau di platform media, ada mengatakan yang proses pedagogi berlaku apabila pelajar APT belajar secara maya menggunakan manual sukatan pengajian yang ditentukan. Okey, contohnya pelajar dan pesyarah mendapat pengalaman berinteraksi, berkomunikasi dan menonton video dalam membina pengajaran yang mantap dalam proses PDP yang berkesan. Malahan, medium pembelajaran dalam talian membantu pelajar bertukar idea, berkomunikasi dan menyelesaikan tugasan minggu mereka hingga ke akhir semester. Penggunaan aplikasi pembelajaran secara maya juga memerlukan kemahiran yang minimum terutamanya kepada pesyarah. Okey, biasanya pelajar ni mengendalikan apa juga aplikasi yang diberikan oleh pesyarah dalam PDP. Melalui aplikasi ini, pesyarah juga dapat memberi bimbingan dalam talian berdasarkan sukatan pelajaran walaupun mengalami sukatan dari segi pengaksesan internet, walaupun mendapat tekanan dalam menyelesaikan tugasan. Pemikiran secara kritis dan positif mendorong pelajar mengikuti kelas dalam talian dan mengurangkan masalah tekanan yang dialami demi menyempurnakan pembelajaran secara pedagogi ini. Tanpa kita sedar, mereka boleh dikategorikan sebagai pemikir yang mendalam untuk menyelesaikan masalah dalam PDP. Dengan adanya kemahiran IT yang baik, pelajar seperti saya, bahkan pesyarah juga bukan sahaja dapat memenuhi keperluan sukatan pelajaran, malah dapat meningkatkan pengetahuan berkomunikasi dengan baik. Kembali kepada pengurusi kita. Okey, terima kasih kepada Cik Alisha atas penjelasan yang amat jelas. Terdapat banyak kelemahan yang telah kita ketahui kita ketahui banyak yang terjejas seperti kewangan, masa dan kesihatan juga. Namun banyak juga kekuatan yang kita peroleh sepanjang COVID-19 ini. Seterusnya, persoalan saya terhadap Puan Iza dan juga kesan positif yang Puan Iza peroleh sepanjang COVID-19 ini melanda. Boleh kongsikan Seksyen 7 Bandar Baru Bangi. Sebelum saya menerangkan tentang kebaikan atau sesuatu yang positif terhadap kesan COVID-19 terhadap pihak tadika ataupun prasekolah, izinkan saya untuk menerangkan masalah yang telah dihadapi oleh prasekolah ataupun tadika. Okey, sebilangan ibu bapa tidak melihat satu keperluan untuk membayar yuran kerana kanak-kanak tidak perlu dihantar ke tadika ataupun prasekolah sepanjang tempoh PKP. Ibu bapa tidak melihat kepentingan hidup di tadika ataupun prasekolah semenjak penularan wabak COVID-19 ini berlaku di negara kita. Ibu bapa juga telah meminta untuk mengurangkan kos pembayaran yuran di tadika ataupun prasekolah. Mereka berpendapat bahawa pengasuh di tadika ataupun taska telah mendapat pelbagai inisiatif daripada pihak kerajaan yang menanggung kos pentadbiran dan operasi pendidikan. Apa yang ibu bapa perlu tahu adalah walaupun kanak-kanak belajar di rumah sahaja dengan menggunakan platform pembelajaran dalam talian, bagi mereka meneruskan pengajaran dan pembelajaran di rumah, tetapi pengajar juga harus dibayar gaji dan sewa permis dan serta bayaran bulanan perlu dijelaskan seperti bil air, bil elektrik, kos sampingan yang lain masih perlu diselesaikan. Rata-rata telah menyatakan ketidakupayaan menanggung kos terutama sewa permis dan bayaran gaji sebagai faktor utamanya.
Persoalan yuran, tadika ataupun prasekolah bagi pihak saya, guru besar, amat memerlukan kefahaman dan bertimbang rasa dari pihak ibu bapa untuk menyelesaikan kemelut ini. Oleh yang demikian, kami telah bersetuju dan berbincang bahawa yuran bulanan mestilah dijelaskan atau dibayar seperti biasa. Hal ini kerana para pendidik atau guru telah menggunakan platform pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian supaya pengajaran dan pembelajaran kepada kanak-kanak berterusan walaupun hanya belajar di rumah. Walaupun pendidikan di tadika ataupun prasekolah dihentikan sementara beroperasi PKP ini, selagi kanak-kanak tersebut menjadi murid di tadika ataupun prasekolah, ibu bapa mesti membayar yuran seperti biasa. Berbalik kepada soalan yang telah dikemukakan oleh saya tadi, sebenarnya setiap guru telah menggunakan manfaat teknologi sebagai persidangan video menggunakan platform seperti Google Classroom, Zoom dan sebagainya untuk menjalankan aktiviti yang telah disusun mengikut plan pembelajaran, pengagihan kerja rumah yang menggunakan worksheet dan tayangan video di aplikasi YouTube. Guru-guru telah memberikan yang terbaik kepada kanak-kanak untuk meneruskan pembelajaran di rumah. Saya pasti bahawa ibu bapa telah bekerja di rumah sepanjang operasinya PKP ini dilanjutkan. Jadi ibu bapa mempunyai tanggungjawab yang bertambah dan menjadi cabaran kepada ibu bapa. Pesanan saya bahawa pihak ibu bapa tidak perlu panik ataupun stres jika anak-anak tidak dapat menghadiri kelas dengan sepenuhnya kerana setiap guru telah memberikan tugasan kepada murid-murid. Selain tugasan yang diberikan oleh guru, pihak ibu bapa juga boleh mengambil inisiatif pihak ibu bapa juga boleh mengambil inisiatif sendiri untuk mengajar anak-anak apabila mempunyai kelapangan masa. Hal ini dapat membina hubungan yang erat antara ibu bapa dan anak-anak. Malahan ibu bapa juga dapat mengetahui di mana kelemahan anak-anak mereka yang perlu diperbaiki lagi. Apabila ibu bapa mengetahui kelemahan anak-anak dalam pembelajaran, maka ibu bapa boleh fokuskan kepada aspek tertentu sahaja sehingga kanak-kanak tersebut boleh membaiki kelemahan mereka dalam pembelajaran. Dengan adanya bimbingan dan kerjasama daripada pihak ibu bapa, kanak-kanak akan merasa lebih disayangi dan dihargai oleh ibu bapa mereka. Saya boleh memberi cadangan selain daripada ibu bapa membantu kanak-kanak menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru, ibu bapa juga boleh membuat inisiatif sendiri seperti membuat aktiviti bermain sambil belajar di rumah. Hal ini kerana kanak-kanak lebih suka dan senang belajar apabila mereka melakukan aktiviti sambil bermain. Sambil belajar, maafkan saya. Menurut pakar pendidikan awal kanak-kanak, belajar melalui kaedah bermain merupakan satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang paling berkesan. Kesimpulan dari apa yang saya cakap mengatakan ini adalah semua pihak telah mengalami perubahan yang ketara dalam norma kehidupan semasa COVID-19 ini. Mahu ataupun tidak, cara kita pasti akan berubah dari masa ke semasa. Sama-samalah kita berganding bahu dalam menyelesaikan masalah ini walaupun berada di mana pihak sekalipun. Sekian daripada saya. Terima kasih kepada Puan Nasuha atas penjelasan yang amat jelas kepada kami. Telah banyak kesan COVID-19 ini kepada kita semua, terutamanya kita melihat daripada pihak ibu bapa. Banyak kesan yang telah mengganggu sehingga sekarang. Okay. Kita melihat setiap musibah pasti ada kemanisannya. Oleh itu, saya ingin bertanya kepada Cikgu Syahwani.
Cikgu Syahwani telah, kita sedia maklum Cikgu Syahwani telah lama berkhidmat dalam bidang perguruan di prasekolah dan banyak jenis dan ragam kanak-kanak yang telah Cikgu Syahwani jumpa. Oleh itu, apakah pula kelebihan dan juga kesan daripada COVID-19 ini terhadap KSPK dan juga kepada pembelajaran kanak-kanak di Tadika? Boleh Cikgu Syahwani kongsikan kepada kami semua? Terima kasih saudari. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada hadirin yang dihormati. Saya Nurul Syahwani binti Nur Azizi, wakil sebagai guru Tadika. Saya mengajar di Tadika Permata. Okey. Untuk kekuatan, untuk meneruskan pembelajaran bagi kanak-kanak prasekolah sebagai guru, kita harus mencari jalan untuk mengajar kanak-kanak. Guru boleh menggunakan platform pembelajaran dalam talian untuk pengajaran berinteraksi dengan pelajar dan memberi latihan secara maya. Ramai pelajar masa kini mempunyai ini juga membuat guru lebih kreatif untuk mencari jalan mengajar kanak-kanak melalui dalam talian. Bukan itu sahaja, ibu bapa juga boleh meluangkan masa bersama untuk melakukan aktiviti yang diberi oleh guru untuk menyelesaikan tugasan yang diberi. Seterusnya, ibu bapa dan guru bekerjasama untuk mengenangi pembelajaran kanak-kanak agar mereka tidak terlepas sekiranya sekolah akan dibuka semula. Selain itu, untuk kelemahan pula, kelemahan seorang guru Tadika ketika musim COVID-19 adalah mengajar. Perbezaan mengajar ketika berdepan atau dalam talian amat berbeza. Ketika belajar di dalam talian, guru sukar untuk memerhatikan kanak-kanak. Selain itu, guru juga sukar untuk mengenal pasti kelemahan kanak-kanak ketika belajar di dalam talian. Sekiranya kanak-kanak mempunyai masalah tentang pembelajaran, kanak-kanak akan rujuk pada ibu bapa. Dengan itu, ibu bapa haruslah memberi kerjasama agar kanak-kanak dapat mengatasi masalah pembelajaran. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada Cikgu Syahwani atas perkongsian yang amat jelas daripada saudari Syahwani. Okay, seterusnya, persoalan saya pula kepada Puan Saidatul Lisa. Kita sedia maklum Puan Saidatul mempunyai 2 orang anak yang kini telah berumur 5 tahun dan sedang belajar di Tadika. Pasti banyak kekurangan dan juga kelebihan daripada situasi COVID-19 ini. Bolehkah Puan Lisa berkongsi kepada kami apakah kelebihan dan juga kelemahan COVID-19 ini kepada kita semua? Kepada pengerusi, saya Saidatul Lisa, Puan Saidatul Lisa, ibu kepada 2 orang anak kembar. Antara kelebihan saya dapat lihat, anak-anak sekarang tengah belajar di atas talian secara online. Apa yang boleh saya lihat, kelebihan dia adalah proses pembelajaran menjadi lebih pendek. Contohnya, anak-anak dapat menghabiskan pembelajaran mengikut kesesuaian dan tahap pemahaman kanak-kanak. Selain itu, ia juga menggunakan kos yang rendah. Contohnya, ketika belajar online, dapat menjimatkan kos pengangkutan, perjalanan dan tempat tinggal. Dan seterusnya, dapat juga kaedah pembelajaran yang tiada had. Contoh, kerana setiap pembelajaran individu berbeza, setiap individu dapat dikelaskan dalam beberapa kategori. Oleh itu, kaedah pembelajaran online ini sangat meluas untuk digunakan oleh semua pihak. Okey. Bagi kelemahan pembelajaran online tersebut pula, sebagai ibu, antara kesan negatif yang saya dapat lihat dari anak-anak yang saya tengok ni, beliau sering hilang tumpuan disebabkan pembelajaran yang diberikan tidak menarik bagi anak-anak. Selain itu, masalah capaian internet yang berlaku pada kedua-dua belah pihak dan yang akhir sekali, penjadualan yang tidak sesuai ketika sesi pembelajaran menyebabkan tumpuan anak-anak saya terjejas. Okay.
Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Saidatul Isa. Penjelasan dan perkongsian yang amat jelas. Okey, kita boleh lihat banyak kelebihan daripada COVID-19 ini walaupun dia mempunyai kesan yang buruk. Antaranya kita boleh lihat kos daripada belajar secara online ni dia adalah sangat rendah. Oleh itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keempat-empat ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita peroleh hari ini dapat memberikan sedikit pencerahan dan juga input yang bermanfaat kepada semua. Nampaknya masa amat mencemburui kita, jadi sedikit rumusan yang kita dapat buat pada hari ini ialah walaupun virus COVID-19 ini telah mengganggu sistem pendidikan di negara kita, namun pihak daripada ibu bapa, guru-guru dan masyarakat perlulah saling berganding bahu agar pendidikan di negara kita walaupun dilakukan secara atas talian namun dapat diteruskan dengan baik. Justru sebagai pendukung falsafah pendidikan negara, para guru seharusnya bersiap sedia bagi menghadapi cabaran ini. Baiklah, sebelum kami mengundur diri, terimalah serangkap pantun nan indah daripada saya. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.